Okay, Assalamualaikum and good morning to everyone. Waalaikumsalam, Miss. Okay, so hari ni kita nak proceed last part of chapter 4, 4.4 matrices and system of linear equation. So bila dah settle yang 4.4 ni, awak dah boleh lah siapkan awak punya assignment. Saya terus mulalah ya, walaupun ramai tak masuk lagi sebab ni panjang, nanti takut tak sempat. Okay, what we gonna learn in this subtopic, we will transform linear equation tu simultaneous equation of linear equation, and then kita transform dalam bentuk matrix equation. After that, we have to solve the variable using matrix punya method lah. Okay, itu yang kita kena belajar kat sini. Okay, so all together kita ada 3 kategori juga. First part, write system linear equation in the form of matrix equation. Itu sekejap je yang ni. A ni sekejap je. Itu simple, very simple. Okay. And then part B, we have to solve the variable using inverse matrix. So inverse matrix kita dah belajar. It's either we have to use adjoint method ataupun kita kena guna property method. Soalan akan guided lah kat sini bergantung kepada arahan soalan. And then last one, we want to solve this using Gauss-Jordan elimination method. Gauss-Jordan ni proses dia melibatkan proses ERO. So kita kena go through one by one. So first part, how to transform from linear equation into matrix equation. Ibaratnya dalam soalan tu, kalau soalan persamaan serentak, dia ada bagi 3 variable. Untuk matrix standard 3 variable. So 3 variable we transform into matrix form. Apa kita nak kena buat macam tu? So terus proceed example 29. Write each of the following in matrix equation. Okay, bila kita nak settle ni dalam bentuk matrix, kita kena ada 3 matrix kat situ. First matrix kita open. Okay, from the sentence itself, we just take the first column. So first column yang ada, ini semua constant yang partner with variable x. So 3, 1, 5. Okay. And then for second column, we take all the constant partner with the second variable lah. Variable y ada kat situ. So 2, 4, negative 1. Kalau dia negatif, kita kena ambil negatif. Okay. And then last one for third column, third variable. So variable x, we have negative 1, 3 and 1. So that's going to be our first matrix. And then moving on, second matrix would be about the variables in our equation. Kalau equation ni x, y, z, so x, y, z lah jadi dia. So x, y, z. Variable tak fix, depend on the question itself. Dia boleh tukar apa-apa huruf pun. And then equal to everything on our right side. So 6, 5 and 4. Dah siap. Macam tu je cara kita tukar daripada equation pergi ke matrix. To double check, awak dah transform tu dengan betul, try to multiply lah. Ingat kalau multiply matrix, row ko kan. So kalau row times column. So kita memang akan dapat lah kat situ 3x plus 2y minus z equal to 6. Dapatlah first equation. Macam itulah cara kita nak check kita dah transfer everything betul ke tak. Okay, saya proceed second example. The same thing here, transform this into matrix. Okay, kalau kita nampak one go, equation tu tak cantik tu, dia ada tak tersusun. Okay, boleh kita susun dulu dengan rearrange. Always make sure all the variables on our right side. Yang constant semua kita pindah sebelah kanan. Okay, so kalau kita check first equation ni, dia tak ada masalah. Okay, dah cantik. But for second equation, constant dia duduk kat bahagian kiri, left side. So kita boleh tukar siap-siap dulu. So that nanti nak convert matrix kita tak confuse. 7x plus 3y plus 4z is actually 67. Okay. And then same goes for our third equation lah. Kita boleh tukar benda tu jadi x plus 2y plus 3z equal to 32. Ini nak langkah berhati-hati je lah. Kalau awak confident boleh terus tukar into matrix form, tak ada masalah, boleh je terus buat. Okay, so now kita tukar everything dalam matrix equation. Same as before, first column would be the first constant partner with variable x. So kat situ kita akan dapat 5, 7, 1.
And then second column for variable y, so we have 2, 3, 2. And then third column for variable z, so 3, 4, 3. Second matrix will be about our variable, so in this case is x, y, and z. And then equal to our last matrix about the constant on our right side. So 48, 67 and 32. Settle. Itu je cara kita nak convert. Sekejap lagi baru kita tengok apa guna lepas kita convert ni, macam mana kita nak solvekan x, y, z using matrix form. Okay. Kita terus pergi example yang ni, cara nak deduce nanti dalam soalan kita akan buat. So kita terus pergilah example 30. Okay, so given matrix A and B, evaluate the product of A and B. Hence, deduce the A inverse. Ini yang kita baru belajar semalam. Itu tak ada benda baru pun. Kena cari A darab B, lepas tu deduce A inverse. So, when it comes to ada equation matrix, semalam kita dah decide benda ni kena pakai konsep property. Sebab dia ada equation yang kita nak kena settlekan kat situ. Okay, hence solve the system of equation. Okay, yang part kedua tu kita settlekan kemudian. Kita pergi dulu part first. A times B, product of it. Macam saya dah pesan, first step, make sure you transform from the equation into matrix. Matrix A salin, matrix B pun salin. After that, tekanlah up to you, nak buat manually boleh, nak tekan calculator pun boleh. Make sure bila dah darab macam ni, kita mesti dapat something times identity. Okay, in this case, kalau first row times first column tu akan dapat 2. So 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Ini maksud saya tadi, mesti ada dapat something times identity. Kalau tak dapat cantik macam ni, maksudnya mesti ada something wrong dengan awak punya multiplication. Okay, so from here, we have to deduce A inverse. So kita munculkanlah equation tu. This is actually AB equal to 2i. Sebab leading diagonal is 2. We can factorize that out. So 2 times identity Okay. From this equation, munculkan A inverse. Sama konsep macam semalam. Kalau tak ada A inverse, nak adakan A inverse, you have to multiply both sides. So we have A inverse AB equal to 2 times with A inverse I. Okay, then simplify. So, A inverse times A, kita akan dapat identity. A inverse times I, kita akan dapat A inverse back. So, finally, we can conclude that A inverse is basically half times B. Okay, jangan tinggal jawapan tergantung macam tu. Kita kena wujudkanlah apa itu matrix dia. So, A inverse would be half times with matrix B. And then last part, don't forget, jawapan always in single matrix form Tak boleh tinggal ada skala tu, macam bukan jawapan akhir lah. So, walaupun bila darab tu jadi lagi tak cantik, darabkan je. So, we will get from the first row, half, 3/2, negative half. Second row, negative half, 5/2, negative half. And then last one, negative half, half. Barulah kita boleh dapat jawapan akhir. Okay. Ada orang tanya boleh ke kita nak tinggal jawapan dalam point form. Dia tak nak tulis macam half, dia nak tulis 0.5. Boleh, tak ada masalah. Janji jawapan tu nombor yang betul, sign awak betul, plus minus tu. Dia sama maksud, so tak ada masalah kat situ. Okay, kita baru settle first part of our question. Saya patah balik pergi soalan. Hence, kita dah jumpa banyak kali. When it comes to hence, kita nak solve kena gunakan the previous part. Solve the system of equation. Okay, equation yang kat bawah tu kalau kita tengok, itu persamaan serentak biasa kan, simultaneous. Kalau masuk dalam calculator boleh terus settle dah. Tapi sebab ada word hence kat dalam soalan, maksudnya kita kena kaitkan dengan matrix sebelum tu. So first step,
from equation transform into metric equation. So itu yang kita baru belajar tadi. So first column will be first variable. So variable x kat sini dia akan jadi 2, 1 and 3. Second column about second variable, variable y. So we have negative 1, 0, negative 1. Careful here for our second equation. Saya tengah buat arrow tu. X plus z. Tak ada variable y langsung. Kalau tak ada maksudnya 0 lah kat situ. So kena munculkan sendiri 0 And then for our third column, variable z. So we have 1, 1 and 4. So second matrix about our variable equal to every constant on our right side. So 3, 1 and 0. Okay. So bila dah dapat sini, sekarang kita kena namakan setiap satu matrix kita. Sebab ada word hence tadi, kita kena cari kaitan dengan soalan asal. So first matrix, saya tengah buat arrow tu, kita kena compare dengan soalan asal. Itu sama dengan matrix apa sebenarnya. So if we compare directly, we know that is basically matrix A. So saya namakan dia sebagai matrix A. Okay, second matrix kalau compare tak ada kaitan langsung dengan soalan asal. So awak boleh namakan dengan apa-apa. Saya namakan sebagai matrix X. And then last one pun sama, tak ada dengan soalan asal. So saya namakan dia matrix D. You can use any variable awak boleh namakan apa-apa huruf. Yang penting kalau ada kaitan kena ikut soalan lah. So in this case the first matrix je yang ada kaitan. Alright. So saya pergi, saya tarik sikit Apa kaitan matrik ni dengan kita nak cari jawapan? So saya tulis semula equation yang kita dah dapat tadi. We have AX equal to D. Okay. So target kita sekarang, kita nak dapatkan variable X punya value. Y value, Z value. Tiga-tiga tu. So maksudnya kat sini, target kita mesti tinggalkan X, Y, Z as single matrix on our left side. Matrix X tu kita nak biar dia duduk sorang-sorang je kat bahagian kiri. Maksudnya matrix A tu yang ada kat depan tu kita kena hilangkan. Okay, itu target kita So X nak duduk sorang-sorang, A kat depan kena hilangkan. The only way nak hilangkan kena munculkan identity. So the only way nak munculkan identity kita kenalah darabkan dengan A inverse. Okay, saya ulang. Target kita nak tinggalkan single X on our left side. So saya nak hilangkan matrix A. Saya kenalah munculkan identity. Nak munculkan identity, matrix mesti darabkan dengan dia punya inverse. So that's why on both side I multiply with inverse of A. Okay, so kita dah boleh simplify. Inverse A times A kita dapat I. Inverse times D tak ada gerak apa-apa. So finally we know that X is basically A inverse times D. Okay, ini kita baru dapat equation dia. Now kita nak carilah value dia apa sebenarnya dalam bentuk matrix. So kita kena transform satu-satu dalam bentuk matrix. So X just now is matrix X, Y and Z. Equal to A inverse, jawapan yang ada kat atas tadi kita dah cari. So kita copy everything back. Okay. And then last one, matrix D, apa yang ada dalam soalan lah. So, itu pun salin semula. Tadi kita ada apa? 310. Okay. Now, nak dapatkan X, Y, Z, awak tinggal multiply lah matrix on your right side. Up to you, awak nak masuk satu-satu dalam calculator. Lepas tu awak tekanlah multiplication ataupun awak nak kira manually terus sebab rasa masuk calculator tu menyusahkan. Boleh. Kalau kita nak kira manually kena ingatlah syarat row times column. Ini saya tunjuk kalau manually So dia akan jadi 3/2 plus 3/2 plus 0. And then second row times column pula. So negative 3/2 plus 5/2 plus 0.
Last one, negative 3 over 2 minus half plus 0. Ini tak perlu tunjuk. Maksudnya kalau jalan kerja tak perlu tunjuk sebab awak boleh tekan kalkulator terus. Saya tunjuk untuk orang yang tak boleh masuk kalkulator, dia nak kena kira manually kan. So kenalah darab satu-satu row times column. So finally, get your x, y and z value. So simplify this up. We will get 3, 1, negative 2. Okay, last step. Kita tak boleh tinggal jawapan dalam bentuk matrix because soalan minta solve the equation. So kita kena restate back. What is x? So x here is 3, y is 1 and finally our z is negative 2. Kena tinggalkan jawapan, keluarkan satu-satu info lah. Jangan tinggalkan tergantung dalam bentuk matrix. And that's basically how we solve system linear equation using property. Saya zoom out ni nampak masih lagi kecil kan tulisannya. Memang panjang lah jalan kerja dia. Markah pun banyak kalau pattern macam ni keluar untuk assignment. Tapi saya rasa yang bukan pattern ni yang keluar masa assignment. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, saya proceed. Okay, Miss. Ada. Okay. Alright, saya proceed next example. Example 31. Show that 1 over 19 of the whole matrix is the inverse of original yang ada dalam soalan tu. And then soalan bawah tu kat situ. Okay. Soalan ni kalau kita tengok tak ada apa-apa equation matrix. Ada seketul je matrix kat dalam soalan tu. Dia tak namakan. Saya lah yang namakan dia. Saya let this as A. Okay. So means that our question we have to show that this is our A inverse. Bila ada satu je matrix kat dalam tu, tak ada kawan lain, tak ada equation, kita kenalah guna adjoint method. So when it comes to adjoint method, ini yang awak kena belajar sendiri dalam video tu lah. Okay, kita go through dengan laju je. Saya takkan tunjuk satu-satu step. Okay. Kalau kita nak pakai adjoint, step number 1, kita kena cari cofactor matrix. So, cofactor matrix saya tak tunjuk jalan kerja penuh saya bagi jawapan je terus. Siapa ada masalah, kena tengoklah dulu video tu. So, cofactor matrix in this case is negative 2, negative 5, 4, negative 7, 11, negative 5 and last one 3, negative 2, negative 6. Okay. And then kita pergi pula step number 2. Step number 2 we obtain our adjoint matrix. What is adjoint? Cofactor matrix that we transpose. So kita tinggal transposekan je matrix yang kita dapat ke atas. Row and column we have to interchange. Okay, dah settle. Next, kita pergi step number 3. Step number 3, we have to find the determinant. Macam mana nak cari determinant? Pilih satu row dalam soalan. Mana-mana row lah, soalan ni tak ada zero. Oh ada, zero on our second row. Bolehlah kita ambil yang ada zero senang. So second row on original question, multiply with second row on step number 1. Cofactor tu kita darabkan. So kena pilih correspond row Jangan sini awak ambil second row, kat step number 1 awak pergi ambil third row. Jadi mengarutlah determinant awak nanti. So 3 times negative 5 plus 0 plus 2 times negative 2. So in this case kita akan dapat negative 19. Okay. Dah settle. Next kita kena pergi ke step number 4. Find inverse using adjoint method. So our formula would be 1 over determinant times with adjoint. So masukkan je lah satu-satu. Dia akan jadi negative 1 over 19 times adjoint kita, step number 2. Tapi bukan ini yang soalan nak kan. Kalau kita check balik soalan tadi dia dah tak ada negatif
kat depan tu 1/19 je. Means that kita jangan tinggalkan dia single matrix pula. Sebab saya selalu pesan single matrix. Tapi soalan ni soalan show. Kita kena ikut arahan soalan. Dia nak 1/19 outside. So yang negative extra kat depan tu, you have to multiply inside lah. So we have 2, 7, -3, 5, -11, 2, last one, -4, 5 and 6. Okay. Kita dah berjaya show. Itu lebih kurang lah dia punya full step kecuali step number 1 yang cofactor tu saya tak tunjuk penuh tutup-tutup tu. Kalau soalan keluar assignment ke awak kena tunjuk lah penuh-penuh tutup-tutup satu-satu cofactor tu. Jangan skip step. Okay. So kita kena pergi seterusnya. So we have ayat panjang karangan kat sini. Kalau soalan sistem linear biasanya dia memang suka bagi ayat panjang lah. Dia buat cerita kat situ. We have 4 orange, 2 lemon and 1 lime cost of RM8.80. 3 orange, 2 lime cost dia RM6.20 and last one orange, a lemon and 3 lime cost dia RM5.50. Form a system linear equation and then find the cost of orange, lemon and lime. Okay. So, kalau kita nampak kat situ obviously ada 3 statement. Daripada 3 statement ni kita kena munculkan 3 equation. Variable dia tak bagi kat dalam ni. So, kita sendiri yang kena let. Munculkanlah apa-apa variable yang awak nak. So, saya let first one we have orange. Orange saya letkan sebagai A. And then lemon I use B. And lime as C. Awak nak pakai huruf lain boleh. Kalau awak rasa sayang sangat dengan XYZ, nak maintain XYZ boleh je, tak ada masalah. Nak buat PQR ke, boleh je. Okay, so from first sentence, we have 4 orange, 2 lemon, 1 lime, RM8.80. So daripada situ kita munculkanlah equation pertama. So we will have 4A plus 2B plus C equal to 8.8. Okay, and then kita pergi pula ke second sentence. We have 3 orange, 2 limes, 6.20. So 3 orange, 3A. 2 lime, lemon tak ada kat sini. So B tak akan ada lah. Dia akan jadi straight away plus. Saya buatlah 0B. Kalau ada orang tak nampak kat situ, kejap lagi dia confused nak masuk matrix. Plus 2C equal to 6.2. And then last one we have orange, lemon, 3 lime, 550. So A plus B plus 3C equal to 5.5. Dah dapat, inilah yang kita panggil sebagai sistem linear equation. Next soalan suruh solve. Okay, so bila nak solve kita kena kaitkan dengan matrix. Nak kaitkan dengan matrix, form sistem linear, transform dulu into matrix equation. Ini patutnya semua dah expert lah ya. Saya terus transform. So we have 4, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3. Second matrix is about the variable. So we have A, B and C. Last matrix is our price just now. So 8.8, 6.2, 5.5. Okay. Next, cari connection. Matrix yang kita dah form ni, apa kaitan dengan soalan asal? So, kalau kita compare dengan soalan asal, itu sebenarnya matrix A yang saya namakan sebagai A tadi. Dia benda yang sama. Ini matrix dia sama. So, saya namakan dia sebagai A lah. So, we let this as A. Yang ini tak ada sama, saya let sebagai X. Yang ni tak ada sama, saya let sebagai D. So, now our equation akan jadi AX equal to D. So, ikut konsep yang tadi, sama je. We want to make sure single matrix X on our left side. Kita nak tinggalkan X tu sorang-sorang. Kita nak kena hilangkan A. So, kenalah darab dengan A inverse. Dia setiap kali step dia sama je sebenarnya. Make sure jangan careless semasa kira matrix tu je.
So simplify this up. We have identity times X. Saya dah mengarut kat sini. So we have equation yang sama. X equal to A inverse D. Nampak benda ni berulang kali, tapi kalau dalam assignment kena tunjuk awak deduce equation ni, sini ada markah. So jangan skip step. Lepas kita dah buktikan kita deduce macam ni, baru kita munculkan matrix equation. So X just now is A, B and C. Okay. A inverse, ambil jawapan yang ada kat atas tadi, 1/19. And then matrix B, our price just now. So 8.8, 6.2, 5.5. Okay. Then multiply lah awak punya matrix on your left side. So from there, saya terus bagi jawapan dia. Practice lah tekan calculator tu. 1.4, 1.1 and 1. Okay. Last step. Jangan tinggal jawapan macam ni. Dalam matrix tergantung. Macam saya pesan tadi, kita kena keluarkan balik maklumat. What is A, B and C? Kita yang let A, B, C tadi kan. Kita soalan tak bagi tahu, so awak kena bagi tahu balik. So finally concludekan. Price for orange would be the first one. So RM1.40. And then second one, price for our lemon would be RM1.10. And then last one, price for lime, RM1. Kat tempat conclusion tu confirm ada markah. Kita kena justify balik apa yang kita cari sebenarnya. Ikut arahan soalan. Soalan minta harga ke, soalan minta berat ke, itu kena refer arahan soalan. Okay. Ini pattern yang kedua, kita solvekan sistem linear using adjoint method. Samalah, panjang juga jalan kerja dia. Tadi yang first tu guna property. Yang second ni kena guna adjoint. Adjoint obviously jalan kerja lagi panjang sikit lah sebab kita mencari inverse tu step dia lebih panjang. Dia nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey je. Kalau okey, saya proceed. Kita masuk Gauss-Jordan. Last method. Okay. So what is Gauss-Jordan? Gauss-Jordan tu sebenarnya nama orang. Gauss tu ada seorang, Jordan tu ada lagi seorang. So dia bergabung jadilah method Gauss-Jordan elimination method. On certain reference book, dia ada guna Gauss elimination method. Tu ada method lagi satu yang lain, berbeza. Jangan confuse lah. So make sure kalau nak refer on any reference book, matrix punya syllabus is Gauss-Jordan. Kalau Gauss dia benda lain. Okay. Gauss-Jordan elimination method, macam saya pesan tadi, dia akan menggunakan operation ERO yang kita baru belajar semalam. So siapa tak praktis semalam, dia struggle lagi lah hari ni sebab nak buat ERO lagi sekali. Konsep kita sama. First we have to arrange in augmented matrix. Lepas tu kita akan buat sampai on our left side jadi identity. Automatically right side akan dapat jawapan. Cuma Gauss-Jordan dia punya kira lagi cepat sikit sebab kita hanya melibatkan 4 kolom. Kita terus mula. So example 33, solve this using Gauss-Jordan. Sama macam ERO. Gauss-Jordan jangan risau, dalam soalan memang clearly stated. Use Gauss-Jordan lah. Dia memang ada highlight dalam soalan tu nama dia. Okay. So first step, kita kena susun dalam bentuk augmented. Ada orang dia terkejut, augmented ni berbenda. Augmented maksudnya on our left side, kita salin semula matrix yang ada dalam soalan tu ikut konsep tadi lah. So first column, first variable. So 2, 1, 1. Negative 1, 1, negative 1. And then last column would be 1, negative 3, 1. And then sama kita buat straight line. On our right side, kalau ERO kita letak identity.
So kat sini kita tak letak identity. Kita akan letak our constant on right side dalam soalan lah. So we have 0, 3, -1. Okay. Bila dah settle macam ni, kita dah boleh start buat proses ERO. Sama macam konsep semalam, semua orang ready calculator kat sebelah. Okay. So kita akan start dengan first column. Column number 1. So column number 1, tukar nombor yang mesti jadi 0. So in this case, 1 yang kat bawah ni, kita kena tukar jadi 0. So reference row yang kita tak nak ubah, saya highlightkan so dia tak confuse. R1, itu reference kita. Okay, so kita akan start dengan R2 lah dulu. Yang itu kita kena tukar. So in equation dia akan jadi R2 star equal to R2 minus, itu template setiap kali row mana kita nak tukar, kita letak star equal to, copy back row tu, row R2 minus reference row kita. Row yang kita tak akan ubah langsung. So in this case tadi R1. Okay. Next, check kita punya constant. Kalau constant dia sama, tak payah ubah apa-apa. Kalau constant tak sama, kita perlu ubah. Sekarang ni constant tak sama. So kita kena adjust equation tu to make sure kita confirm dapat 0 nanti. So in this case 2R2 minus R1. Now, in calculator, you have to compute 2x minus y. Okay. Settle untuk R2, kita pergi R3. R3 pun benda yang sama lah sebab constant dia satu kat situ kan. So, kita akan dapat equation yang sama pattern lah. R3 star is basically R3 minus R1. Constant tak sama. So, we have to adjust this. R3 star finally will be 3R3 minus R1. Sorry, 2R3. Tiba-tiba 3 pula. So, in calculator kita masuk 2x minus y. Okay, saya bagi masa 1 minit. Semua orang kira dulu R2 dengan R3 dia dapat berapa. Okay, dah dapat jawapan. Ada orang nak bagi tahu R2 yang baru dapat berapa? 0, 3, -7, Okay. 6. R3? R3 pula? Orang lain? Ke nak saya tembak nama? Kan saya tembak nama kan dia muncullah alasan mic dia rosak. Sebab tu saya open volunteer. Anyone new R3? 0, Kosong? 1, 1, Lagi? -1, Negatif 1. Macam ni kita dapat negatif 1 kat situ? Bukan dapat negatif 2 ke? Negatif 2. Sorry madam. Okay. Negatif 2 lah kan? Sebab kita ada negatif 2x minus 0. Negatif 2 lah. Okay. Settle untuk first column. Now kita masuk pergi second column. So second column the same process. We have to change now entries to become 0. So -1 on first row dengan -1 on our third row. Lagi sekali lah kebetulan kita dapat nombor yang sama, kita kena tukar kat situ. So equation akan jadi senang. R1 star. Oh lupa, saya highlightkan lah R2 sebab itu row yang kita takkan ubah. R1 minus R2. We have a different constant here, means that you have to adjust it. The new equation of R1 star would be 3R1 plus R2. Okay, same goes for R3. So R3 star equal to R3 minus R2. Constant tak sama. The same process, so new R star, R3 star would be 3R3 plus R2. Equation ni penting saya rasa saya cakap dah semalam. Equation tu ada markah.
cara awak nak make sure benda tu jadi zero. Yang tulis calc tu, calculator tu, itu sekadar kita nak make sure apa yang kita nak masuk dalam calculator je. Tak tulis tak apa. Yang calc tu. Kalau yang star R3, R2 tu semua tu mesti tulis, jangan skip. Okay. So now R2 sama, so saya copy semula. R1 and R3 we have to calculate using calculator. So saya bagilah jawapan terus ya, kan tak sempat pula. So first row should be 6, 0, -4, 6. And then our third row, R3 would be 0, 0, -4, 0. Okay. Miss, saya nak tanya. Mhm. Waktu pemilihan kolom yang kedua tu, kenapa kita tak pilih yang nombor 3? Sebab nombor 3 tu dia nak kena tukar jadi 1. Kita sekarang ni kita nak tukar semua nombor yang mesti jadi kosong je dulu. Ikut kolom. Kolom 1 yang mesti jadi 0. Kolom 2 nombor yang mesti jadi 0. So kalau ikut position identity, yang saya circlekan tu lah position 0 kan untuk identity. So 3 tu kita tak payah pilih lah. Sebab 3 tu dia tak nak jadi 0. Dia nak jadi nombor 1 nanti. Oh, okay. Thank you, Miss. Okay. And then kita pergi last column. Okay, third column, the same step nombor yang mesti jadi 0. So, -4, -7. Kenapa kita settlekan ni dulu? Sebab yang nak jadi 0 ni mesti melibatkan proses tambah tolak. Saya rasa saya cerita semalam kot. Mungkin saya cakap laju tak perasan. Dia ni yang leceh sebab dia kena tambah ataupun tolak. Dia tak boleh nak jadi 0, kita darab je 0. Itu memang tak boleh langsung. Sebab tu kita kena settlekan yang jadi 0 dulu. Sebab operation RR kita plus or minus. Kalau nak jadikan 1, dia boleh darab je. Darab constant terus dapat 1. So dia boleh buat one go. Itu yang kita simpan last stage. Okay, saya sambung. So column number 3 means now R3 yang kita dah jadikan dia reference. Dia tak bergerak kat situ. Okay. So our R1 star, once lagi kita nak tukar R1. So R1 minus R3 sebab R3 tak gerak. Constant dia sama kat sini. So tak payah ubah apa-apa lah. Kan nampak kat situ. R1 kita -4, R3 pun -4. So dah tak payah ubah apa-apa sebab confirm dia jadi 0 nanti. R1 minus R3 jadi 0. So dalam calculator dah boleh terus masuk X minus Y. Kalau nak kira manually terus, R1 tolak R3 boleh juga, dapat dia terus. Okay. And then for last one, R2 star, R2 minus R3. So constant tak sama, yang ni kita kena adjust. So, our new R2, R2 star would be -4 R2 plus 7 R3. So inside calculator, we can use the equation of -4x plus 7y. Okay. So our new R1, saya buat R1 tolak R3, jadi kita akan dapat 6, 0, 0, 6. And then for second row, awak masuklah satu-satu dalam calculator tu. So that one will be 0, -12, 0, -24. Third row saya tak usik, so saya copy semula je. -4, 0. Okay. So bila semua position yang perlu jadikan 0, altogether memang ada 6 zeros kat situ. Dah settle, baru kita settlekan yang mesti jadi 1. So our leading diagonal mesti jadi 1. Saya bulatkan nombor yang mesti jadi 1 pula. 6, -12, -4. All these 3 entries must be 1. So kita kena tukar satu-satu lah ni sebab semua nombor lain-lain kat situ. So our R1 dulu. R1 from 6 nak jadi 1. 6 kenalah darabkan dengan 1/6. So 1/6 R1. Ingat tulis sebagai hasil darab. Jangan tulis sebagai bahagi. Tak boleh buat R1/6.
konsepnya end up awak dapat hasil yang sama tapi konsep matematiknya salah lah. Okay. And then pergi pula R2. R2 star, we have negative 12. So to become 1, we must multiply with negative 1 over 12. And then last one for R3, negative 4 nak jadi 1, kenalah darabkan dengan negative quarter. Negative 1 over 4. Ini yang saya maksudkan tadi. Satu, kita tukar last step je sebab dia semua boleh darab terus dapat satu. Boleh buat one go. Yang zero dia leceh sikit sebab proses kita kena tambah tolak. Okay, so every item in row 1 times by 1 over 6. So 1, 0, 0, 1. And then for second row now we will become 0, 1, 0, 2. And then last one would be 0, 0, 1, 0. Okay. Once kita dah dapat on our left side identity, automatically on our right side will be the solution. Dia pendek sikit lah daripada ERO. Kalau ERO kat situ dapat inverse ada 3 kolom lagi kan. Sekarang dia tinggal 1 je. Jangan tinggal jawapan macam ni. Kena keluarkan sama macam tadi. So clarify balik. The first row just now is for X. So X is 1. Y is 2. And finally Z would be 0. Okay, settle. Itu je proses untuk Gauss-Jordan. Okay, most of the time kalau untuk Gauss-Jordan ataupun ERO memang 5 step macam ni lah. Ada 5 augmented tu kan. Boleh settle. Unless tiba-tiba lepas awak buat plus minus, tempat yang mesti ada nombor tu dia dah jadi 0. Yang tu awak kena buat interchange row lah. Nanti dia tak jadilah 0 kat situ. Tu dia ada extra step yang macam tu nanti tiba-tiba dia jadi 6 step. Kalau tak memang standard lah 5 step macam ni. Okay, atas ni kita panggil augmented form. Last part ni, ini kita panggil sebagai reduced augmented form. Sebab dia dah cantik dapat identity on our left side. Okay, settle lah untuk sistem linear equation. Ada soalan? Untuk Gauss-Jordan? Tak ada. Practice je lah banyak kali benda ni, nanti should be okay. Practice lah soalan tutorial tu. Okay, kita nak pergi ni sikit. Yang ni kita tak nak solving, cuma saya nak tunjuk macam mana nak dapatkan equation. Okay, untuk Gauss-Jordan sama juga macam tadi. Sometimes soalan tu dia punya cerita panjang. Dalam cerita panjang tu, kita sendiri kena munculkan equation. So itu yang kadang-kadang student tak nampak lah equation apa yang nak muncul kat situ. Contohnya example 34 ni. Boleh baca dulu. Saya bagi 30 saat baca dulu soalan. Okay. Harap semua orang dah habis baca soalan lah. Okay. Daripada baca tu, berjaya tak munculkan 3 equation? Tidak, sebab ayat dia tu macam bersambung-sambung kan. Ada orang tak nampak ada 3 statement kat situ. Okay. Statement number 1 is sini. A total of 190 ice cream cone. Itu statement number 1. Sekarang ni kita ada 3 jenis kan. Ada small, ada medium dengan ada large. So itu semua dia tak bagi tahu nak pakai variable apa. Dalam answer ni dia bagilah X, Y, Z. Awak boleh tukar huruf lain. Saya nak tukar huruf lain lah. Saya nak let small cone sebagai S. Medium M. And then large cone saya guna sebagai L. Okay, so kalau dia kata total of 190, itu statement pertama kita. Our equation will be S plus M plus L will be 190. Okay, and then koma, dia dah masuk statement yang kedua tu sebenarnya. Okay, statement yang kedua, as many medium, as large and small cones combined. Okay, medium sama banyak dengan large and small combined. Okay, ayat dia macam belik sikit tapi sebenarnya kalau kita translate satu-satu, medium M akan sama dengan large and small combined. So, L plus S. Okay, and then third statement, took in RM89.50.
So dia dah tiba-tiba melibatkan harga. So apa kaitan dengan harga? Kat atas tadi dia dah bagi tahu harga dah setiap satu. Small is 35 cent, medium 50 cent, large would be 60 cent. So kita kena munculkan statement yang melibatkan harga punya cerita lah. So kita start dengan small. So we have 0.35S plus 0.5 M plus 0.6 L equal to 8950. Itu contoh kalau soalan high level sikit lah. Dalam ayat berbelit-belit tu, awak kena munculkan equation. Okay. Dah dapat equation, lepas tu awak dah tak ada masalah lah. Awak dah boleh susun cantik-cantik, buat dah dalam bentuk augmented. And then dah boleh start Gauss Jordan. The rest of the process sama macam step tadi, tak ada masalah. Masalah dia kat sini je. Kalau awak tak berjaya munculkan equation.